Az-Zubair bin Ali rahimahullah meriwayatkan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Sesungguhnya, satu zaman itu tidak akan datang, melainkan apa yang datang selepasnya akan lebih teruk daripada sebelumnya. Sehinggalah kalian menemui Tuhanmu. akhir-akhir ini, seluruh negara dikejutkan oleh siri jenayah yang melibatkan kanak-kanak dan remaja bawah umur. Apa yang membimbangkan adalah kes-kes buli, dera, dan bunuh kini berlaku di institusi-institusi pendidikan yang sepatutnya menjadi tempat yang selamat bagi anak-anak kita. Di luar negara pula, terutamanya di Amerika Syarikat, tembakan rambang di kalangan remaja sudah pun menjadi berita biasa. Laporan-laporan begitu tidak biasa didengari oleh generasi sebelum ini. Berdasarkan data pembunuhan global yang dilaporkan oleh Indeks Mundi dan UNODC, kadar pembunuhan di seluruh dunia antara tahun 1995 dan 2023 telah meningkat kira-kira 84%. Statistik ini menunjukkan pertambahan yang terlalu tinggi selepas hanya satu generasi, dan ini belum lagi termasuk pembunuhan dalam konflik bersenjata. Isu ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari 7064 bahawa apabila sudah dekatnya hari kiamat, banyak pembunuhan yang akan berlaku. Peningkatan mendadak kadar jenayah adalah seruan untuk kita merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengari oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadis perbincangan kali ini, bahawa zaman semakin teruk. Dari politik dan ekonomi hingga sosial, kita tidak dapat menafikan bahawa kehidupan pada zaman kanak-kanak kita lebih damai, dan ibu bapa kita pula akan merasakan zamannya lebih baik, dan begitulah seterusnya. Pernahkah engkau merenungkan, mengapa zaman semakin teruk? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kerusakan sudah pun kelihatan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah membiarkan mereka merasakan akibat sebahagian daripada apa yang telah mereka lakukan. Moga-moga mereka kembali ke jalan yang benar. Segala bencana yang berlaku, sama ada banjir di darat atau ribut di laut, adalah kesan daripada dosa-dosa manusia. Begitu juga dengan peningkatan kadar jenayah, sama ada juvana atau sebaliknya, dan kerisauan yang kita rasa daripadanya, serta kepincangan politik, penindasan ekonomi, mahupun keruntuhan sosial, semuanya adalah kesan daripada dosa-dosa umat ini secara kolektif. Bagi mereka yang bersalah, ia adalah hukuman, dan bagi mereka yang tidak bersalah, ia adalah ujian. Melalui riwayat Abu Musa radhiyallahu an dalam Sunan Abu Dawud 4278, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umatku ini adalah umat yang dirahmati. Tidak akan ada azab bagi mereka di akhirat, tetapi azab mereka berlaku di dunia melalui fitan, bencana, dan pembunuhan yang menjadi-jadi. Zaman yang semakin teruk adalah tanda semakin banyaknya dosa. Punca utamanya terletak pada dosa terhadap ad-din, yakni cara hidup yang komprehensif atau sistem kehidupan yang diamalkan oleh umat hari ini. Di sebelah kiri, kita melihat golongan yang terpesona dengan kehidupan dunia. Pelbagai kerosakan yang kita saksikan hari ini adalah bukti kegagalan sistem-sistem barat yang dicedok oleh kebanyakan negara Islam. Malah, tidak sedikit negara Islam yang mengisytiharkan perlembagaan mereka sebagai sekuler. Sistem politik yang berasaskan sekularisme yang memisahkan pentadbiran daripada panduan agama hanya membawa perpecahan, perundangan yang tidak berkesan, dan peningkatan kadar jenayah. Sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan keuntungan lebih daripada kebajikan masyarakat hanya mengundang ketidakstabilan mata wang, menormalkan berhutang, dan menambahkan beban kehidupan. Sementara itu, kehidupan sosial yang berpandukan liberalisme yang membenarkan kebebasan pribadi secara berlebihan hanya mengakibatkan pembusukan moral,
pengejaran kejayaan yang sementara, dan keasikan terhadap perhiasan dunia. Di sebelah kanan pula, kita melihat golongan agama yang tersasar dari jalan yang benar. Mereka meneruskan kesalahan-kesalahan yang diwarisi sejak zaman berzaman. Ada yang mengisytiharkan secara terbuka bahawa negaranya didirikan atas akidah ahlul bid'ah, dan ada sesetengah yang mendakwa mengikuti salah satu daripada 4 imam mazhab, namun ironinya mengamalkan bid'ah dalam akidah maupun ibadah. Mereka itu mempromosikan syirik akbar secara licik, seperti memutarbelitkan antara istilah doa dan tawasul. Dan mereka juga tidak mahu langsung berbicara tentang bid'ah seolah-olah tiada larangan atau ancaman terhadapnya. Sebaliknya, mereka gemar sekali membawa cerita karut, teori konspirasi, dan falsafah yang lari dari realiti yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Ketahuilah, syirik akbar membatalkan keislaman. Bid'ah pula menghapuskan pahala dan menambahkan dosa. Sedang khurafat hanya merencatkan akal dan menghalang umat daripada berdaya maju dalam era sains dan teknologi yang pantas berkembang ini. Sekarang, sudahkah engkau faham mengapa berita jenayah di kalangan kanak-kanak dan remaja semakin bertambah? Ia bukan kerana hukuman rotan telah diharamkan di sekolah, tetapi kerana perkara yang jauh lebih besar daripada itu, dosa. Kita tahu, setiap peringkat umat wajib mengembalikan cara hidup Islam. Namun pada zaman kita, di manakah contoh Islam yang sebenar? Banyak puak bertelagah dan masing-masing mendakwa merekalah ahlus sunnah. Mana satukah yang betul? Bagi yang belum belajar atau cetek pengetahuan agama, bagaimana mereka dapat membezakan antara kaca dan permata apabila semuanya kelihatan membacakan Al-Quran dan memetik hadis belaka? Di manakah atau dengan siapakah mereka harus bermula? Baiklah, sesiapa saja boleh mengaku itu dan ini. Kebenaran bukan pada kebiasaan yang engkau lihat sejak kecil atau berapa ramai yang mengikutinya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuhanmu tidak membiarkan engkau terumbang-ambing begitu saja. Dia sudah pun menyediakan panduan untukmu, bahkan sangat teliti dan terang sekali. Ada 2 panduan ringkas. Pertama, daripada ayat 116 surah Al-An'am dan Sahih Muslim 145. Mereka itu sedikit dan terasing. Kedua, daripada Sahih Al-Bukhari 1881 dan Sahih Muslim 146. Fitan tidak akan memasuki Makkah dan Madinah, dan Islam yang asli akan terpelihara dan berpusat di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. 2 kota itulah contoh cara hidup Islam yang sebenar, dan para ulama dari 2 masjid itulah ahlu sunnah yang sejati, yang menegakkan tauhid, yang menghidupkan sunnah, dan yang benar-benar meraihkan 4 mazhab utama. Ambillah ilmu daripada mereka, atau para penuntut ilmu yang mendapat pendidikan dari sana, atau para pendakwah yang sejalan dengan mereka. Di situlah Islam bermula, dan dari situlah sepatutnya engkau bermula. Pilihan di tanganmu untuk menjadi sebahagian daripada mereka yang meninggalkan zaman yang lebih bahaya untuk anak cucu mereka, atau yang membuka jalan selamat ke nubuwah. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Wahai kaumku, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu dan kembalilah kepadanya dalam keadaan bertaubat. Sudah tentu Dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat, yakni limpahan rezeki dan kemudahan, dan menambahkan lagi kekuatan ke atas kekuatanmu yang sedia ada. Jadi, janganlah engkau berpaling terus-menerus menjadi orang yang berdosa.